Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu untuk tahun 1. Baiklah, seperti sebelum ini kita telah mempelajari tema 1 iaitu berkaitan dengan unit 1 dan juga unit 2. Betul? Jadi pada hari ini kita akan sambung tema 1 iaitu unit 3 yang bertajuk Bercuti di Kampung. Jadi murid-murid semua boleh buka buku teks muka surat 15. Baiklah. Pada muka surat 15, apa yang kita akan pelajari pada hari ini, topik yang baru iaitu kita akan ketahui apakah itu digraf dan juga konsonan bergabung. Jadi, mari kita sama-sama baca apa itu kita punya bijak bahasa pada kali ini. Baiklah, digraf. Digraf ialah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti NG, NY, SY dan juga KH. Contoh perkataan yang menggunakan digraf adalah penyapu, tudung dan juga khabar. Bagi konsonan bergabung pula ialah huruf konsonan yang hadir secara berturut-turut dalam satu perkataan dan kedua-dua konsonan itu terpisah dalam satu suku kata yang berlainan. Contohnya adalah bangku, pinggan dan panjang. Okey, apa yang cikgu boleh simpulkan kat sini? Digraf dan juga konsonan bergabung dua-dua merujuk kepada huruf konsonan yang berturut-turut. Cuma perbezaan untuk konsonan bergabung adalah huruf konsonannya terpisah dalam suku kata. Baik, kita lihat macam mana bentuk yang terpisah daripada suku kata tersebut. Baik, sebagai contoh konsonan bergabung adalah bangku. Okey, kita lihat kepada bangku, bagaimana ejaan untuk perkataan bangku. Kita akan eja B-A-N-G, bang, K-U-Ku, bangku. Betul. Jadi, kita lihat kat sini kat mana huruf konsonan yang berturut-turut. Huruf konsonan yang berturut-turut adalah huruf konsonan G dan juga K. Tapi, dia terpisah dalam suku kata yang berasingan. Sebab, ejaan bangku, kita eja B-A-N-G, bang, K-U-Ku, bangku. Jadi, huruf konsonan terpisah. Bila huruf konsonan terpisah, secara automatik, bangku merupakan konsonan bergabung. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada perkataan yang seterusnya. Surat khabar, di mana konsonan yang berturut-turut? Okey, betul. Konsonan berturut-turutnya adalah K dan juga H. K dan juga H berturut-turut, tetapi adakah dia dalam satu bunyi ataupun dalam satu suku kata yang sama ataupun terpisah? Okey, kita lihat bagaimana untuk mengeja surat khabar. S-U-R-A-T, right? Surat khabar pula K-H-A, khar, B-A-R, bar, khabar. Surat khabar. Jadi, KH berada dalam satu suku kata yang sama. Dia tidak terpisah. Bila dalam satu suku kata yang sama, dia adalah digraf. Betul. Kita lihat pada perkataan seterusnya iaitu perkataan penyapu. Di mana huruf konsonan yang berturut-turut, huruf konsonannya adalah N dan juga Y. Kita lihat suku katanya adalah terpisah ataupun bergabung. Okey, macam mana nak eja penyapu? Kita akan eja P-I-P, N-Y-A-nya, P-U-Pu, penyapu. Jadi huruf konsonannya masih dalam satu suku kata yang sama. Penyapu merupakan digraf. Betul tu. Baiklah, kita lihat kepada perkataan yang seterusnya. Tudung saji. Di manakah huruf konsonan yang berturut-turut? Huruf konsonan berturut-turut adalah huruf N dan juga G. Kita lihat dalam suku kata yang sama ataupun terpisah. Bagaimana untuk eja tudung? Kita akan eja T-U-Tu, D-U-N-G, dong. Tudung. S-A-J-I-G, saji. Jadi N dan G berada dalam satu suku kata yang sama, betul? Jadi dalam suku kata yang sama, tudung saji merupakan digraf. Baik, pandai. Seterusnya, perkataan yang terakhir kita akan pelajari hari ini adalah perkataan pinggan. Okey, konsonan yang berturut-turut adalah GG. Okey, jadi macam mana nak eja pinggan? Kita akan eja P-I-N-G, ping, G-A-N, gan, pinggan. Jadi huruf konsonannya terpisah, betul? Okey, bila terpisah, pinggan merupakan konsonan bergabung. Ya, betul. Pandai semua murid-murid cikgu. Jadi, kat sini hari ini kita telah ketahui bagaimana untuk membezakan di antara digraf dan juga konsonan bergabung. Baik, mari kita baca sama-sama. Okey, kita baca sama-sama
ayat di bawah ini. Baik, boleh ikut sama-sama dengan cikgu. Emak meletakkan pinggan di rak. Tudung saji nenek warna ungu. Nenek sedang duduk di atas bangku. Arif menyusun surat khabar. Kakak sapu sampah guna penyapu. Baiklah, untuk memahirkan lagi awak bagaimana nak mengenali dikrau, boleh lihat video selepas ini. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke muka surat 16. Bagi muka surat 16 ini, kamu dikehendaki membaca. Cikgu nak kamu semua membaca dan merakam video bacaan kamu dan muat naik video tersebut di Google Classroom. Boleh? Okey, jadi kamu perlu dikehendaki membaca keseluruhan teks ini dengan frasa dan ayat yang betul. Okey, seterusnya kita beralih kepada muka surat 17. Untuk muka surat 17 ini, aktivitinya kamu dikehendaki menulis. Okey, menulis dalam buku tulis kamu. Tetapi, buku tulis ini kamu hanya menulis frasa ayat ini sahaja. Bagaimana untuk membezakan antara ayat dan juga frasa? Okey, untuk frasa kamu lihat kepada tulisan yang berwarna biru sahaja. Jadi, kamu dikehendaki menulis frasa yang bertulisan biru sahaja di dalam buku tulis kamu. Jangan lupa tulis tajuk. Tajuknya adalah Tarian Sumazau. Dan frasanya yang pertama Tarian Sumazau. Frasa kedua dari Negeri Sabah. Frasa ketiga menuai padi. Frasa keempat seperti burung dan frasa kelima hari Sabtu. Tulis frasa tersebut dengan betul dan kemas dalam buku tulis kamu. Jangan lupa tulis tajuk. Okey? Seterusnya kita beralih kepada muka surat 18. Okey, bagi muka surat 18 ini, tugasan kamu sama juga. Kamu dikehendaki menulis, tetapi kamu kena menulis dalam buku tulis garis 3. Kenapa buku tulis garis 3? Kerana kamu perlu membezakan antara menulis huruf besar dan juga huruf kecil. Jadi cikgu nak kamu membiasakan bagaimana nak membezakan tulisan huruf besar dan juga huruf kecil. Kamu dikehendaki mengguna buku garis 3. Okey? Tulis dalam buku garis 3 keempat-empat ayat ini dengan betul dan kemas. Dan jangan lupa juga tajuk di bahagian atas. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, untuk latihan ini kamu tidak perlu menyalin. Kamu perlu mendengar dan buat di dalam buku teks kamu sahaja. Baik, kita lihat kepada yang pertama, iaitu dengar, sebut perkataan yang betul, kemudian salin. Baik, ada 4 perkataan baru yang kamu dikehendaki ketahui yang kita akan pelajari pada hari ini. Iaitu perkataan pertama adalah perkataan rambai. Perkataan rambai merujuk kepada buah rambai. Okey, buah rambai ni adalah contohnya macam buah laici tapi dia kecil sikit. Jadi itu adalah buah rambai. Jadi perkataan seterusnya adalah lantai. Lantai merujuk kepada lantai di rumah kamu. Okey, termasuklah rantai berwarna-warni, iaitu lantai mozaik ataupun lantai simen. Seterusnya, perkataan yang ketiga adalah perkataan kaloi. Kaloi ini merujuk kepada ikan, nama ikan, iaitu ikan kaloi. Contohnya di dalam akuarium ini. Baiklah, seterusnya perkataan yang terakhir adalah perkataan pisau. Pisau merupakan sejenis alat yang digunakan oleh ibu untuk tujuan memotong sayur, memotong daging ataupun buah-buahan. Baiklah, kita ulang kembali 4 perkataan baru hari ini, iaitu yang pertama adalah rambai, yang kedua lantai, yang ketiga kaloi, dan yang keempat, pisau. Okey, seterusnya untuk aktiviti yang di bawah ini, kita perlu sebut dan padakan suku kata. Baiklah, kamu dikehendaki melihat gambar di bawah ini dan lihat suku kata apa yang merujuk kepada gambar di dalam teks ini. Baik, suku kata pertama adalah suku kata boom. Boom apa yang berada dalam gambar? Ya, betul. Perkataan pertama adalah boom boom. Boom boom. Okey, kita lihat kepada suku kata yang kedua, iaitu suku kata po. Po apa yang ada dalam gambar? Ya, betul tu. Iaitu pokok. Pokok. Dan suku kata seterusnya adalah suku kata tang. Tang apa yang ada dalam gambar? Ya, betul tu. Tangga. Tangga. Seterusnya suku kata pa. Pa apa? Ya, betul. Pipe. Pipe. Dan suku kata seterusnya adalah suku kata bal. Bal apa yang ada dalam gambar?
Ya, baldi. Baldi. Yang terakhir adalah suku kata ting. Ting apa yang ada di dalam gambar? Ya, tak lain dan tak bukan ialah perkataan tingkap. Tingkap. Jadi kamu perlu suaikan semua suku kata ini menjadi satu perkataan yang lengkap dan ambil gambar sahaja dan melalui buku teks kamu dan hantar di Google Classroom. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada muka surat terakhir untuk unit 3 ini. Baik, untuk penilaian 1 ini iaitu yang A, kamu dikenaki membaca sahaja. Okey, membaca sahaja. Baik, boleh membaca bersama-sama dengan cikgu. Dan untuk yang B, cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, yang B kita akan bincang. Cikgu akan terus beralih kepada yang bahagian C, iaitu tulis ayat. Tulis ayat ini kamu dikenaki menulis dalam buku tulis kamu, tetapi cikgu akan bacakan ayat apa yang kamu perlu tulis. Baiklah, sebelum tu kita lihat pada bahagian A. Dengar, ajuk dan sebut perkataan, frasa dan juga ayat. Kita lihat kepada gambar yang pertama. Tudung. Memakai tudung. Ibu memakai tudung. Gambar yang kedua. Khemah. Memasang khemah. Ayah memasang khemah. Untuk gambar yang ketiga, objeknya adalah tingkap. Aktivitinya mengelap tingkap. Siapa yang mengelap tingkap? Ya, abang mengelap tingkap. Betul tu, pandai murid-murid semua. Baiklah, kita terus beralih kepada bahagian C kerana bahagian B kamu kena buat sendiri. Baik, untuk bahagian C, tulis ayat di bawah dengan tulisan yang kemas. Untuk ayat yang pertama, kita lihat ke sini. Cikgu nak kamu tulis ayatnya Hana. Hana ada datuk. Ayat yang kedua, Hana ada nenek. Ada 2 ayat untuk kotak yang pertama. Kita tengok pada kotak yang kedua. Datuk dan nenek tinggal di Labuan. Untuk ayat kedua, Datuk dan nenek sangat bahagia. Boleh? Okey, jadi ada 4 ayat dekat sini yang kamu perlu salin. Iaitu yang pertama, Hana ada datuk. Yang kedua, Hana ada nenek. Yang ketiga, datuk dan nenek tinggal di Labuan. Dan yang keempat, datuk dan nenek sangat bahagia. Jadi itu sahaja latihan daripada buku teks kamu. Seterusnya latihan kamu adalah kamu perlu merujuk buku aktiviti jilid 1 kamu yang berkaitan dengan unit 3. Okey, selesaikan kesemuanya dan muat naik di Google Classroom. Baiklah, cikgu rasa sampai di sini dahulu kelas kita pada hari ini. Suka untuk cikgu ingatkan kembali bahawa kamu perlu bersemangat untuk terus belajar walaupun dari rumah. Kerana apa? Kerana pihak sekolah ada menyediakan sagu hati untuk 3 orang yang memperolehi markah terkumpul yang paling banyak untuk setiap tahun. Jadi, untuk tahun 1 ada 3 hadiah menanti anda yang memperolehi kutipan markah yang tertinggi. Bukan untuk subjek Bahasa Melayu saja, untuk keseluruhan subjek. Jadi, sama-sama kita kumpul markah yang banyak dan insya-Allah kita akan sama-sama dapat memperolehi manfaat dan berjaya mempelajari walaupun daripada rumah. Okey, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu doakan kamu sentiasa sihat, berada dalam situasi yang selamat, jaga kesihatan kamu, jaga pemakanan kamu dan jangan hilang fokus walaupun belajar daripada rumah. InsyaAllah kejayaan akan menjadi milik kita semua. InsyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.